Sesuatu yang sukar untuk membesarkan 4 orang cahaya mata di kota metropolitan ini tanpa kewangan yang mencukupi. Tambahan pula, salah seorang putrinya adalah anak kelainan upaya. Masalah anak saya yang hidapi penyakit memang banyak. Dia punya telinga sebelah tak ada, cuma cuping-cuping je lah sikit-sikit. Mata dia belah kiri ni, dia ada selaput yang mengganggu. Dia punya tulang belakang belok. Dia satu lagi ada saluran pembuangan, dia tak boleh nak membuang sendiri. So saya kena bantulah. Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kampung Klang Gates, Selangor. 3 tahun lalu, Suryani Sudirman, 35 tahun, menerima kabar gembira apabila dia disahkan mengandung anak perempuan kembar. Namun kegembiraan itu hanyalah seketika. Anak ini dilahirkan tidak cukup bulan dan diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat anak kembar ni sebenarnya saya tak tahu. So masa saya pergi test dekat klinik KK, doktor dapati ada 2 takung lah. So saya pun macam tak percaya. Saya cakap, betul ke? Betul ke? Cakap dengan doktor. Betul lah, anak kembar. Alhamdulillah lah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya daripada umur dia 4 bulan dekat kandungan, so doktor suruhkan terus hantar ke SKL lah untuk check up. So daripada sana, dari 4 bulan tu doktor hantar sampailah 8 bulan. Doktor tak dapat detect sebab yang seorang dia hanya melungkup saja. Bila doktor check, dia tak dapat nak tengok muka ke tangan macam tu lah. Takut cacat ke apa kan, takut dia sumbing ke apa. So dia nampak tulang kaki tangan je lah selama dia nak lahir ni. Lepas tu dah lahir barulah dapat keadaan dia macam ni. Barulah tahu. Yang tahu daripada dia lahir, dia doktor nak bagi keluar awal sebab dia tak ada saluran makan. So lepas dia keluar tu dia buat operation. Dia cacat dia banyaklah. Hasil perkahwinan selama 13 tahun, Suryani dan suaminya Ibrahim Mamat dikurniakan 4 cahaya mata, iaitu Nur Atikah Khalisha 13 tahun dan Muhammad Akif Ikwan 8 tahun. Sementara Nur Madinah Syafa dan Nur Madinah Syifa Ibrahim 3 tahun, anak kembar mereka. Memang saya kena duduk kat hospital lah sebab kembar seorang duduk ICU, seorang ward biasa. Jadi saya kena duduk kat hospital lah. Kena bawa kain baju macam biasalah. Doktor ada sediakan untuk bilik khas ibu-ibu yang untuk jaga anak kat hospital. Masa suami kerja jaga anak lah. Uruskan persekolahan diorang macam mana. Keadaan tu susah sikit lah sebab saya pun kesian juga kan. Kalau dia tak kerja pun, yalah pembiayaan pun kan. Tak ada nak tolong orang. Kata apa, saya duduk hospital pun, saya cakap tak boleh ke saya balik. Saya cakap sekejap nak tengok anak-anak. Tapi doktor kata tak boleh suka-suka balik kan. Sebab anak perlukan nak feeding semua kan. Jadi saya kena turun bawah, kena naik atas lagi. Sebab kena jumpa 2 budak kan. Saya kena turun dekat ICU dulu. Lepas ICU settle baru saya naik atas. Dalam 2-3 bulan macam tu lah. Kerana kesihatan yang kurang sempurna, perhatian penuh terpaksa diberikan kepada anak bongsunya, Madinah Syifa. Masalah anak saya yang hidapi penyakit memang banyak. Dia punya
telinga sebelah tak ada. Cuma cuping-cuping je lah sikit-sikit. Lepas tu lubang telinga pun tak ada. Tapi dia boleh dengar. Lepas tu dia punya mata pun tak ada. Dia kekal buta selama je sebelah. Dia cuma nampak putih je sebelah. Mata dia belah kiri ni dia ada selaput yang mengganggu. Tapi kebetulan kemungkinan dia akan buat operation lah bila kalau dia tertutup mata hitam dia. Power dia 700, jadi dia kena perlukan untuk pakai cermin mata. Dia punya tulang belakang belok. Tulang belakang dia belok. Jadi dia duduk pun tak straight. Doktor sekarang ni dia belum boleh buat apa-apa lagi. Sekarang ni dia hanya untuk check up sajalah. Untuk tengok perkembangan dia macam mana. Nak tengok dulu. So dia punya leher dia pun belok. Tapi okey sikit lah. Tak adalah nampak dia sengit sangat. Mulut dia masa lahir ada koyak sikit. Doktor dah buat pembedahan. Tapi dia macam jahit terlebih. Jadi macam terjuntai sikit lah daging ni. Dia satu lagi ada saluran pembuangan. Dia tak boleh nak membuang sendiri. So saya kena bantulah untuk buang semua najis dia. Saya kena perlukan ubat untuk pump dekat dubur dia lah. Baru dia boleh untuk membuang. Sebab dia punya lubang dubur dia tak mengembang, dia kecil. Ini dia tak boleh, satu lagi jalan tak boleh. Sebab dia nak berdiri pun lutut dia ketar. Jadi untuk nak berjalan sendiri memang tak boleh. Dia kena pegang kerusi ke meja, barulah dia boleh jalan. Doktor syorkan untuk latih lah dekat rumah juga untuk berjalan. Sebab diorang duduk rumah pun tak ada, kan lepas belajar, lepas mengaji. Jadi diorang nak tengok TV pun tak ada. Kadang-kadang lari pergi rumah atuk diorang kan. Jadi nak pikul diorang tu susah sikit lah. Sebab nak balik malam pun kadang takut hujan. Diduga dengan masalah kesihatan anak yang serius, keadaan kewangan pula semakin hari semakin mendesak. Sejak Medina Syifa dilahirkan, Suryani terpaksa berulang-alik ke hospital bagi mendapatkan rawatan untuk anak bongsunya ini. Tanpa kenderaan sendiri, kos perjalanan ke hospital amatlah tinggi dan membebankan keluarga ini. Setiap minggu ada satu tempat lah. Dalam sebulan 4 kali macam tu lah. Saya naik Grab. Kadang-kadang kalau tu terpaksa kan, saya bawa juga tawakan naik motor lah. Takut dia orang tak ada orang jaga kan, sebab kawasan rumah sunyi, semua orang semua bekerja. So jadi saya terpaksa lah bawa lah orang untuk pergi hospital lah. Kalau suami tak ada dapat duit lagi, terpaksa cancel dululah untuk pergi hospital. Naik bas untuk saya seorang lah bawa Syifa hari tu. Kebetulan teksi pun tak ada. Saya masa tu internet slow, tak boleh nak order Grab. So saya terpaksa lah jalan kaki sikit. Dek kerana kewangan bapanya yang tidak menentu, ada kalanya anak-anak perlu mengikat perut. Begitu juga dengan susu dan lampin pakai buang, kadang-kalanya juga perlu dicatu. Dan kerana masalah sistem pencernaan, hanya beras khas yang boleh dimakan Medina Syifa sebagaimana yang disyorkan oleh doktor. Keadaan dia sekarang makin stabil sikit lah. Kecuali dia kalau demam saya memang risaulah. Demam dia mesti akan kena tahan ubat. Sebab apa, dia demam berpanjangan. Dia on off. Biasanya jiran depan lah, Umi lah yang banyak membantu semualah. Apa pembelajaran anak-anak, kadang dia ada juga ulur lah. Kadang-kadang transport tak ada untuk nak pergi hospital kan. Lambat nak tunggu Grab. Kadang anak-anak nak pergi emergency, demam. Anak-anak Umi lah semua yang tolong bawa ke SKL.
Suryani perlu berjimat cermat sehinggalah suaminya mengirimkan belanja bulanan untuk mereka. Bapa kepada anak-anak ini sering tiada di rumah kerana bekerja di serata negeri demi mencari rezeki buat mereka. Dia kerja dia susah nak cakap sebab dia duduk dalam hutan. Jadi kalau orang dah letak dia dekat sana, jadi dia kena duduk sana lah. Biasanya dalam seminggu sekali balik macam itulah datang tengok anak-anak. Tu dia ada kerja tempat lain lagi, kena pergi jugalah. Pembelanjaan apa semua dia tak abailah. Tanggungjawab dia semua okey. Ada video call kat anak-anak. Bila walaupun dia tak balik, dia still masih ingat pada anak-anak. Dua anaknya yang lain turut sama terkesan dengan masalah kewangan keluarga mereka. Ketika Suryani perlu ke hospital, anak sulungnya Atikah perlu mengambil alih tugas ibunya menjaga adik-adik yang lain. Anak-anak yang lain pun saya tumpukan juga perhatian, tapi saya lebihkan sikit daripada Sifah lah. Sebab Sifah kena banyak perhatian sikit lah. Sebab diorang duduk rumah pun tak ada, kan lepas belajar, lepas mengaji. Jadi diorang nak tengok TV pun tak ada. Kadang-kadang lari pergi rumah atuk diorang kan. Jadi nak pikul diorang tu susah sikit lah. Sebab nak balik malam pun kadang takut hujan. Ada jugalah, tapi saya kata sabar kakak, ada rezeki mama beli. Macam kasut, seluar, baju macam itulah. Apa perasaan awak tak dapat? Sedih jugalah. Saya tak boleh bayar. Memang sedih lah. Bila anak minta kita tak tunaikan kan. Tapi kita tak mampu nak buat semua tu. Jadi kita hanya cakap sabar. Bila ada rezeki baru kita boleh beli. Alhamdulillah budak-budak anak saya ni macam jenis tak ada jenis yang membatal lah nak juga kan. Tapi alhamdulillah dia boleh kata tak apa mah. Dia boleh terima alhamdulillah. Tanpa suami di sisi, tanggungjawab besar tergalas di bahu Suryani. Terpaksa menguruskan persekolahan anak seorang diri dan terpaksa menjaga anak yang sakit berseorangan. Harapan saya nak bahagiakan anak-anak tu lah. Dari segi bahagia macam mana orang lain bahagia, saya nak bahagia macam itulah. Menjadi tanggungjawab Lembaga Zakat Selangor untuk menyantuni asnaf yang berada di bawah jagaan mereka. Timbalan Ketua Divisyen Operasi Agian Asnaf, Lembaga Zakat Selangor dan rombongan tidak terkecuali menziarahi keluarga ini. Okey, Lembaga Zakat Selangor, kehadiran kami di sini adalah membantu keluarga Cik Ibrahim bin Mamat yang mana dia menjadi asnaf fakir miskin, iaitu atas asnaf miskin di Lembaga Zakat Selangor bermula tahun 2022. Daripada itu LZS membantu keluarga Cik Ibrahim ini dari segi bantuan keperluan hari raya, keperluan bantuan bulanan sebanyak RM500 setiap bulan yang mana kita menyalurkan terus bayaran kepada akaun Cik Ibrahim. Selain itu juga kami membantu dari segi keperluan anak-anak sekolah, dari segi yuran sekolah dan keperluan peralatan sekolah. Dan kami terus juga membantu dari segi keperluan makanan, keperluan mereka seharian. Pihak LZS juga akan melihat keperluan dari segi perubatan anak. Apa kita melihat anak ini diketahui sebagai OKU. Dan kita juga akan berbincang daripada pihak hospital untuk melihat keperluan sebenar anak-anak yang sakit ini. Dan mungkin jika ada kos yang memang tidak ditanggung oleh hospital, pihak LZS sedia membantu sebab mereka tergolong dalam asnaf fakir miskin di bawah LZS sendiri. Dan kami juga akan melihat dari segi keperluan lain, ya, sebab mereka ini keluarga Cik Ibrahim ini lebih produktif. Mungkin kita boleh bantu apa program-program pembangunan yang kita perlu tingkatkan untuk Cik Ibrahim sekeluarga lah, insya-Allah.
kepada asnaf yang boleh terus berurusan dengan Lembaga Zakat Selangor di cawangan-cawangan Lembaga Selangor yang berdekatan dengan asnaf, dan juga boleh terus berhubung melalui penolong amil-amil karya yang berada di sekitar atau di masjid tempat tinggal asnaf masing-masing, dan juga boleh terus kepada pegawai-pegawai zakat kami yang sentiasa ada di lapangan. Menjadi penaja utama bersamamu sejak tahun 2005 lagi, syarikat Faiza Sdn Berhad turut sama mengunjungi keluarga Suryani. Untuk makluman, mungkin orang kenal Faiza ni lebih kepada pengeluaran beras, tapi sebenarnya Faiza ni dah banyak keluarkan produk-produk selain daripada beras lah. Macam contoh bihun, rempah, kicap, kita ada bubur, air mineral, selain daripada sekarang ni kita ada keluar produk baru kerisik. InsyaAllah yang tu kita akan ada di pasaran lah. Tu semua tu selain daripada beras tu kita akan cuba keluarkan lagi produk-produk baru pada masa akan datang lah, untuk memenuhi kehendak pengguna akan datang insyaAllah lah. Supaya kalau boleh yang kat dapur tu semua produk Faiza. Kan, itu je lah. So, kalau macam yang ini yang kita punya antara produk-produk yang antara yang terlaris jugalah, bihun siam Faiza. Ni kalau masak ni macam-macam lah, buat bihun goreng, bihun sup, tom yam apa semua tu boleh guna bihun keluaran Faiza lah. Selain daripada tu, ni buku biografi Puan Hajah Faiza. Puan Hajah Faiza ni mulakan perniagaan dengan RM4. So macam mana dia bangunkan perusahaan dia, sebahagiannya apa semua sampai berjaya sekarang ni kan, semua ada dalam buku ni lah. Ini boleh jadikan sebagai motivasi lah untuk kita semua lah. Okay. Samping tu ni ada sedikit sumbangan berupa wang tunai untuk keperluan keluarga akak, sikit sebanyak dapat meringankan beban untuk kos perubatan sebagainya lah, insyaAllah. Hati ibu mana tidak tersentuh apabila tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, Suryani bersyukur anak-anak yang kian membesar ini sentiasa memahami masalah yang dihadapi mereka. Harapannya, anak-anak dapat membesar seperti rakan sebaya yang lain. Harapan saya nak bahagiakan anak-anak itulah. Dari segi bahagia, macam mana orang lain bahagia, saya nak bahagia macam itulah. Macam anak orang lain ada kereta, macam boleh bawa anak-anak pergi jalan, cuti sekolah, boleh balik kampung semua kan. Kita tak ada kereta, macam mana nak bawa anak-anak pergi jalan, susah kan. Tak apa, kita duduk rumah kakak, orang lain rezeki Allah Ta'ala beri masing-masing ada rezeki kan. Tak apa, kita sabar kakak. Ada rezeki papa, alhamdulillah dapat kereta, nanti bolehlah kita jalan. Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-Nya sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan bantuan anda, rakyat Malaysia dapatlah membantu mengurangkan masalah yang dihadapi Suryani dan anak-anaknya. Doa juga dipohon agar anak bongsunya ini membesar dalam keadaan sihat. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.